Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami iaitu pelajar syariah undang akan membentangkan tajuk hedonisme. Okey, firstly kita pergi kepada latar belakang hedonisme ni. Apa sebenarnya hedonisme ni? Okey, perkataan hedonisme ni sebenarnya adalah dia telah dipakai semenjak zaman Yunani lagi. Maksudnya hedonisme ni dah lama dah. Dah lama wujud. Jadi zaman Yunani ni ramai sangat ahli falsafah yang dilahirkan dan ramai masyarakat yang telah dipengaruhi oleh cendekiawan-cendekiawan lah, dan pendapat mereka sampai ke hari ini diterima pakai lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendapat ahli falsafah iaitu pada zaman Yunani lah. Mengikut pendapat Aristotle, okey, ada 3 pola hidup yang memuat kepuasan dalam diri seseorang tu, iaitu hidup semata-mata untuk mencari nikmat sahaja, dan hidupnya tu dipraktis, dan hidup sebagai seorang filsuf. Okey. Dan hidup yang mencari nikmat inilah yang diistilahkan sebagai hedonisme. Okey, kalau kita faham dekat sini, orang yang hidup semata-mata nak cari kebahagiaan, nak cari kenikmatan sahaja, itu dinamakan sebagai hedonisme. Menurut beliau, menurut Aristotle ni, hedonisme ni kalau nak capai kebahagiaan tu bukan dengan kenyataan, maksudnya bukan dengan kata-kata aku nak bahagia, tapi dengan apa? Tapi dia cakap apa? Nak capai satu kebahagiaan tu mestilah dengan perbuatan. Maksudnya kita kena buat benda tu. Contoh, ada setengah orang kalau nak bahagia, ada yang menyanyi, ada yang mendengar lagu, ataupun dia membaca. Jadi memadai bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu Epicurus. Apa yang Epicurus menakrif hedonisme ni? Okey, menurut beliau hedonisme ni merupakan satu pencapaian kenikmatan yang berjaya dikuasai oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Dari melakukan sesuatu yang mendapat kenikmatan tetapi ia mendatangkan kemudaratan. Maksudnya dia dah bahagia, tapi selepas dia bahagia tu ada bahaya sendiri. Pelik tak? Okey, contoh kat sini, kita makan banyak-banyak. Jadi lepas makan banyak-banyak tu mesti akan ada penyakit yang datang. Contoh tu, kita makan banyak, kita makan garam yang banyak, maka diabetes datang, apa lagi, darah tinggi datang, sakit jantung datang dengan hasil makan banyak. Maka dari sini kita dapat lihat bahawa hedonisme ni ataupun fahaman hedonisme ni ini berasal daripada Yunani. Okey, seterusnya kita beralih kepada konsep hedonisme. Hedonisme ni apa sebenarnya? Hedonisme ni adalah satu gabungan perkataan yang mana ada 2 perkataan. Yang pertama hedone dan isme. Hedone ini bermaksud keseronokan atau kegembiraan. Isme pula bermaksud sikap ataupun kepercayaan sesuatu. Okey, bila kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, dia bermaksud suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai. Ini pada zaman sekarang ni secara tidak sedar ramai pengikut hedonisme yang mengikut falsafah pemikiran tersebut. Hedonisme juga boleh ditakrifkan sebagai kepuasan rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku sesuatu perbuatan yang baik. Okey, dia ada 2 panggilan lah. Yang pertama, penganut hedonisme ini dipanggil sebagai hedonis, dan perbuatan atau sifat golongan ini dipanggil sebagai hedonistik. Hedonisme ini terbahagi kepada 2 bentuk. Yang pertama, hedonisme psikologi, dan yang kedua, hedonisme etika.
Hedonisme psikologi ni adalah seseorang tu difikirkan dapat memberi kenikmatan atau kepuasan yang terbesar kepada mereka. Hedonisme ini dikenali sebagai hedonisme psikologi egoistik. Nama pun egoistik. Okay, saya bagi contoh lah. Pada zaman sekarang ni, contoh kita nak beli makanan, kita kena beratur, betul? Okay, dalam ketika beratur tu, tiba-tiba ada orang potong. Dia potong dan tanpa minta izin. Itulah hedonisme psikologi yang tidak memikirkan tentang orang lain, tetapi untuk diri dia je. Maksudnya selfish lah. So, maknanya pentingkan diri daripada orang lain. Memang boleh, tapi dalam keadaan sebegitu nampak dah orang beratur, kita kena follow lah. Tak boleh lah main potong je, akan ada timbul kekecohan atau pergaduhan di situ. Okey, yang kedua berkenaan dengan hedonisme etika. Hedonisme etika ni lebih bermoral dan lebih beradab lah. Yang mana ingin dapatkan sesuatu, kena melakukan sesuatu. Contohnya kita nak dapatkan duit, kita kena bekerja lah, keluar bekerja cari rezeki. Hedonisme etika ni dikenali sebagai hedonisme etika universal. Maknanya semua manusia di muka bumi ni fahamlah maksud hedonisme etika ini. Okey, saya nak bagi contoh penganut yang memang memegang kepada konsep hedonisme ni adalah penganut sekularisme. Seperti yang kita tahu, sekularisme ni dia adalah suatu fahaman yang mana mementingkan dunia dan memisahkan antara agama dalam kehidupan. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, bukan sekolah Al-Atas tau, iaitu pembebasan manusia daripada unsur keagamaan dan metafizik. Islam tidak menghalang umatnya untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Namun kecenderungan yang berlebihan kepada kesenangan dan hiburan menjadikan manusia alpa dan lalai dengan tipu daya dunia. Budaya sedemikian diibaratkan sebagai menggemukkan jasad tetapi mematikan ruh. Keseronokan yang dikecapi tersebut hanyalah bersifat sementara dan bukannya ketenangan yang hakiki. Sesungguhnya budaya hedonisme jauh menyimpan dengan ajaran Islam yang kaya dengan nilai-nilai ruhul yang terpuji. Apa yang jelas budaya tersebut bertentangan dengan akidah Islam kerana aliran tersebut bertuhankan nafsu. Tunjang iman adalah akidah tauhidnya. Manakala Allah adalah penghabisan dalam segala tujuan hidup setiap individu yang bergelar Muslim. Sejarah telah membuktikan antara faktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah adalah berpunca dari sikap pemimpin dan rakyat yang mengutamakan kesenangan, kemewahan dan dibuai dengan pelbagai bentuk hiburan. Mereka gagal menumpukan perhatian kepada soal pembangunan insan dan negara, dan akhirnya kelemahan tersebut dapat dikesan oleh musuh menyebabkan empire yang terbilang tersebut jatuh di pihak lawan. Contoh yang dikemukakan tersebut membuktikan budaya hedonisme ini dipengaruhi oleh lintasan-lintasan nafsu yang mendorong kepada perlakuan negatif. Kesan negatif budaya hedonisme ni, dia akan menyebabkan generasi muda pada masa kini mudah lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Oleh itu, ia akan menjejaskan usaha remaja untuk menjadi golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Manakala kesan negatif hedonisme juga akan meningkatkan gejala jenayah sosial dalam kalangan remaja dan belia, khususnya yang beragama Islam. Jika golongan para remaja terlibat dalam budaya ini, ianya akan memburukkan lagi keadaan. Tambahan pula sekarang kadar jenayah semakin meningkat dari masa ke semasa. Selain itu, ini akan menggagalkan lagi usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Golongan yang terlibat dengan budaya ini secara automatik akan menjejaskan perilaku akhlak seseorang. Budaya hedonisme ni juga akan memudarkan lagi nilai-nilai keagamaan dalam diri golongan remaja dan belia. Nilai-nilai keagamaan sangat penting kerana ianya menjadi panduan untuk kita dalam menjalani liku-liku kehidupan yang semakin mencabar.
Kerajaan juga terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk mempanteras masalah yang timbul berkaitan dengan gejala hedonisme ini. Dalam masa yang sama, ini akan membantut usaha dalam mencapai wawasan 2020. Baiklah, kita teruskan kepada cara-cara menghindari budaya hedonisme. Yang pertama adalah mempunyai nilai-nilai murni. Penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam di dalam diri umat Islam amatlah penting. Hal ini adalah kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlu dilaksanakan tak kala kanak-kanak masih kecil. Hal ini disebabkan merekalah pewaris agama yang suci dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam semenjak mereka masih lagi kecil. Oleh itu, ibu bapa haruslah berperanan mencorak titik-titik yang baik kepada kanak-kanak sejak daripada usia muda supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Yang kedua adalah gerakan dakwah Islam ataupun dakwah agama. Gerakan dakwah perlulah dipertingkatkan lagi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Para pendakwah perlulah meluaskan skop dakwah mereka supaya lebih ramai pihak yang menerima dakwah yang disampaikan. Mereka juga perlulah mengubah cara mereka menyampaikan dakwah kepada lebih moden dan kreatif. Mereka haruslah mempertengahkan dakwah mereka berkaitan dengan mengapa pegangan agama seseorang mudah luntur. Para pendakwah haruslah bijak dalam mengatur strategi untuk memantapkan iman para remaja dengan menerangkan bahawa agama Islam bukanlah agama yang membebankan dan menyusahkan mereka. Malah Islam adalah satu-satunya agama yang suci. Apabila mereka tiada pegangan agama yang lebih meniru budaya luar, terutamanya budaya barat. Okey, dan yang terakhir adalah pergi kepada kesimpulan. Gaya hidup hedonisme adalah suatu pola hidup untuk mencari kesenangan hidup di dunia sahaja, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain game, dan ingin berjinak dengan perkara-perkara yang tidak baik dan tidak berfaedah. Pada zaman sekarang, untuk menghilangkan sama sekali budaya hedonisme ini adalah sangat sulit. Tidak boleh dilakukan dengan pengendalian diri sahaja, namun perlu adanya peranan aktif daripada semua pihak, termasuklah diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Ianya merupakan solusi yang harus dicuba untuk dilakukan secara terus-menerus dan kerjasama yang baik. Meskipun hal tersebut kurang memberikan pengaruh besar pada arus perkembangan gaya hidup hedonisme yang sangat mudah berkembang ini. Hedonisme merupakan kebiasaan yang dilarang dalam Islam. Untuk menjadi Muslim yang lebih baik, hendaklah kita mampu menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang mengarahkan kepada perilaku hedonisme. Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT itu sudah pasti mengandungi banyak kemudaratan, sebagaimana dengan hedonisme yang memiliki banyak kesan negatif. Dan jangan sampai kita terjebak ke dalam kancah hedonisme ini, kerana hedonisme ini terus terang tidak akan pernah memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang kita fikirkan. Bagi yang belum terlanjur pula pengikut hedonisme, maka segeralah berpusing bahawa kebahagiaan hidup ada pada hati yang bersih. Saatnya untuk menyuburkan akal-akal rohani kembali ke jalan yang benar. Sekian, terima kasih.